dengar insya-Allah. Kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita boleh bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah. Saya baru sampai daripada travelling, daripada musafir pagi tadi, agak lewat sampainya, dan kita dah menghadapi perjalanan. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Cumanya mungkin agak keletihan sikitlah. InsyaAllah. Pertama kita membetulkan niat kita untuk sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, supaya sentiasa apa yang ada dalam hati kita ni adalah perkara-perkara yang membina kekuatan kita untuk mendekati Allah. Selalu kita ingatkan diri kita supaya menjadikan kehidupan kita ni hanya satu saja, matlamat untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan redha Allah itu adalah perkara yang paling besar sekali. Kalau kita letih, maka kita nak kena rasa gembira dengan keletihan, sebab kita letih dalam mendekati Allah. Kalau kita susah, kita nak rasa gembira diberikan oleh Allah kesusahan. Kerana kesusahan itu kerana kita nak mendekati Allah, kerana kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa seronok, senang, gembira, maka kita nak rasa kegembiraan itu juga dengan ketenangan, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sentiasa kita membina kekuatan kita untuk kita sama-sama melihat supaya diri kita ini sentiasa tenang bersama Allah. Macam mana tenang bersama Allah? Kalau benda yang baik, kita syukur pada dia. Kalau benda yang tak baik, kita sabar. Mungkin pada kita nampak tak baik, tapi sebenarnya baik. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, pada hari ini saya nak gambarkan kepada tuan-tuan pada pagi ini bahawa sesungguhnya setelah saya bersama-sama dengan beberapa orang sahabat-sahabat yang muda-muda dan yang berbagainya lah, bersama bertravelling, kami telah berjalan, bersafir selama 2 hari untuk bertemu dengan beberapa orang ulama dan tokoh-tokoh ataupun kita kata tuan-tuan guru. Dan dalam perjalanan itu alhamdulillah kami bertemu dengan tuan-tuan guru yang soleh, yang telah istiqamah walaupun umurnya telah sampai 103 tahun, 113 tahun. Dan kita juga telah bertemu dengan tuan-tuan guru yang memang popular, tapi saya tak nak sebut lagi lah nama mereka di sini. Dan alhamdulillah sambutannya cukup baik. Sambutan cukup baik kerana mereka telah bersama-sama membina kekuatan untuk memberikan cahaya kepada anak-anak buah. Anak-anak buah yang kita kata orang-orang yang baru, orang muda. Pada hari ini tuan-tuan rahmat Allah, sama kita selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa kita selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita membina kekuatan kita untuk
menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya bila kita telah menyayangi Rasulullah SAW, maka kita nak kena merasa bahawa kita perlu mengikuti baginda Rasul. Dan inilah perkara yang penting untuk kita sentiasa merasai sayang kepada Rasulullah SAW. Kerana bila kita sayang tu, maka kita akan ada kekuatan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini saya ingin menyambung sedikit apa yang telah kita bincangkan berkenaan dengan generasi tadi dan kemenangan jil'ul mau'ud, ciri-ciri generasi. Dan kita telah bincangkan dalam ciri yang pertama, iaitu al-ikhlas. Ini yang paling penting sekali, tuan, paling penting sekali. Untuk itu kita kena merasakan bahawa di akhir zaman ini, perkara yang paling penting setelah kita mengetahui peristiwa-peristiwa, perkara-perkara yang berlaku ataupun yang bakal berlaku daripada hadisnya, daripada perkabaran-perkabaran orang yang mengkaji dan sebagainya. Jadi kita kena merasakan bahawa tidak ada satu pun perkara yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Bila kita kata izin Allah, maknanya kalau perkara itu perkara yang dirancang oleh musuh Allah, yang diberitahu di dalam kita kata perancangan mereka, maka tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan sekiranya Allah SWT tidak izin, dia tidak berlaku. Kalau Allah izin, dia berlaku. Bagaimana yang kita tahulah. Dan untuk itu kita sentiasa merasakan bahawa kepentingan kita untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Untuk kita memahami akan hakikat itu, maka mari kita buat review sikit. Dan kita buat sedikit review tentang kedudukan hati kita. Yang mana hati itulah merupakan tempat ikhlas itu berada. Jadi kita tidak akan boleh ikhlas. Kita tidak akan boleh menjadi seorang yang mukhlisin, seorang yang baik bersama Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersih bersama Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita telah memahami bahawa ikhlas itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Dan saya telah menyatakan kepada tuan-tuan daripada apa yang digambarkan oleh para ulama kita, contohnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, juga dengan ulama-ulama yang lain, bahawa sesungguhnya apabila kita telah mentauhidkan Allah, kita telah fokus bahawa sesungguhnya Allah SWT itulah satu-satunya yang kita hajatkan, redha dia tu dalam hati kita, lahir daripada kenal kita, maka tidak akan keluar dah. Dan bila kita mula mengenali Allah, dia tidak akan dalam hati, dengan hati, bukan dengan pemikiran, bukan dengan kata di permukaan hati, di dalam hati, maka dia tidak akan keluar. Dia akan sentiasa bersama dengan Allah. Ini kehebatan al-iman. Walaupun kita lemah, dia ada lagi. Jadi lemah, dia akan cara lemah. Tetapi untuk mendapatkan hati yang demikian, maka kita perlu memahami bagaimana untuk memimpin hati kita. Memimpin hati kita agar yang pertama sekali, hati kita itu menjadi bersih. Sebab cahaya dia tidak akan ada di tempat yang kotor. Hati perlu dibersihkan dan hati perlu ditingkatkan supaya dia menjadi baik. Dan membersihkan hati ini hukumnya wajib. Bersihkan hati ini hukumnya wajib, bukannya sunat-sunat. Jadi kalau kita kata kita tidak mahu membersihkan hati, mana dia menjadi dosa. Kenapa membersihkan hati itu wajib? Kerana sekiranya hati tidak bersih, maka akidah kita akan rosak. Ikhlas kita akan rosak. Jadi bila rosak tu, maka bila kita berhadapan dengan ujian-ujian di akhir zaman, maka kita akan rosak juga. Ini perkara yang pertama yang penting untuk kita faham. Dan di situlah bermulanya apa? Bermulanya apa yang kita gambarkan sebagai amal. Innamal a'malu binniyat. Niat itu terletak di hati, lintasan hati. Sesungguhnya amal itu bermula dengan niat. Dan begitu juga Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahil qalb, iaitu pada tubuh badan manusia ada sekatul daging. Kalau baik-baik dia, kalau rosak-rosak dia, itulah hati. Maka untuk kita membersihkan hati kita, kita kena faham bahawa roh kita, spiritual kita akan tengok nanti, kemudian nanti,
apa yang ada dalam hati kita tu, secara kita kata peringkat-peringkat hati, kita akan bincang kemudian lah. Tapi nak sebut sini kan, secara umumnya apabila fizikal kita ini kan, mata kita, telinga kita, lidah kita dan segala anggota kita ni melakukan sesuatu, maka dia akan memberi kesan kepada hati. Malahan kan, bukan kita tak melakukan sesuatu, tetapi suasana sekitar kita kan, dia punya pemandangannya, dia punya bunyi-bunyian dia, suara-suara yang kita dengar, begitu juga suasana-suasana dengan manusia lain, bagaimana kita berhadapan dengan mereka, suasana yang ada di sekitar kita juga memberi kesan pada hati. Jadi apa yang berlaku pada fizikal kita, sama ada yang kita tengok, yang kita dengar dan sebagainya, memberi kesan pada hati. Apa yang kita makan, memberi kesan pada hati. Begitu juga apa yang berlaku di sekitar kita sebut bi'ah ataupun suasana yang ada di sekitar kita juga memberi kesan kepada hati kita. Sebab itulah kita lihat hati ini satu anggota yang Allah berikan kepada kita sangat sensitif dan sangat peka, sehingga kan dia akan mengesan setiap sesuatu yang berlaku. Malahan kalau kita lihat, dia boleh mengesan sesuatu yang ghaib yang ada bersama dengan dia. Malahan sekiranya hati itu bersih dan hati itu dekat dengan Allah, maka dia boleh mengesan perkara-perkara yang ghaib yang orang tak nampak. Iaitu Allah akan memberi kasyaf pada dia, mukasyafah. Dia akan menjadi seorang yang mukasyafah, seorang yang dibuka hati-hati mereka itu, sehingga dia boleh melihat dengan basirah, dengan pandangan-pandangan hati. Jadi ini sensitifnya hati, pekanya hati, suatu yang very strong lah berbanding dengan fizikal kita. Fizikal kita mungkin lemah, mungkin tak nampak, tapi hati boleh nampak. Fizikal kita, telinga mungkin dah pekak, tak dengar, tapi hati kita boleh mendengar. Dan di sinilah kita gambarkan bahawa untuk kita mendapatkan ikhlas dan mentauhidkan Allah, muwahhidin, menjadi mereka yang mentauhidkan Allah, maka kita kena faham bagaimana cara kita nak membersihkan hati kita, jiwa kita. Di antara cara-cara kita untuk memimpin hati kita, melihat kepada jiwa kita ini, kita yang pertama sekali ialah kita kena faham tentang bahawa ilmu adalah antara perkara yang penting untuk menjadi cahaya kepada hati. Sebab itu kita kena menuntut ilmu, mencari ilmu, dan ilmu itu mesti ilmu yang memberi kesedaran kepada kita, ilmu yang menyentuh hati kita. Sebab itu tidak cukup dengan hanya sekadar kita bercakap sesuatu tanpa kita hubungkan dengan benda yang gaib. Benda yang gaib. Apa maksud benda gaib ini? Benda yang maha gaib itu Allah. Jadi sebab itulah bagaimana kita ingin menyentuh hati kita dan menyentuh hati seseorang ataupun siapa-siapa saja yang ada di hadapan kita dalam rangka dakwah, dalam rangka nak membina kekuatan tadi, apa saja yang kita cakap mesti kita sentuh dengan benda yang atau kita kata yang maha gaib. Iaitu yang pertama sekali Allah. Sesuatu yang kita bincang-bincang, kita fikir-fikir, yang kita kata dengar bersama dengan sahabat-sahabat kita, sahabat keluarga kita, yang pertama kita nak hubungkan dengan Allah. Bila kita hubungkan dengan Allah, maka pada ketika itu hati akan disentuh. Cumanya hati yang ada kita kata kekotoran, kegelapan, kejahilan itu disentuh, tetapi dia tak dapat rasa sebab kegelapan tadi. Bukan sebab hati tidak disentuh, tapi kegelapan tadi. Jadi kegelapan yang ada. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, lagi bersih hati seseorang, lagi sensitif, peka dia itu, maka lebih mudah dia mengesan benda yang gaib. Benda yang gaib ni bermula dengan kita mengesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat perbuatan Allah, melihat sifat Allah, kita melihat pada nama-nama Allah, zat Allah tadi dengan hati kita. Kemudian perkara yang kedua juga ialah berkenaan dengan ilmu yang boleh menyentuh hati kita ialah akhirat. Benda yang gaib juga. Benda akhirat. Kita menggambarkan tentang kehidupan yang sebenar, al-haya. Kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi kita sentiasa menghubungkan diri kita ni bila berbicara, bila bercakap,
Ilmu yang kita mengajar dengan Allah dan akhirat. Kerana itulah yang akan menjadi sesuatu yang menyentuh hati. Walaupun kita tak terasa, tapi sebenarnya hati kita bergetar. Hati kita bergegar. Cuma oleh kerana gelapnya banyak, pekat jahiliahnya, pekat dosanya, maka mungkin kita tak terasa lah. Tetapi sebenarnya dia bergegar. Sebab tu kalau kita membaca ayat Quran contohnya. Bila kita membaca ayat Quran, walaupun Al-Quran itu kita tak rasa apa-apa. Tapi bila kita baca dia menyentuh hati kita. Sebab ayat Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena banyak baca Quran. Sebab tu agenda kita di dalam zaman ni yang perlu kita faham. Agenda tarbiyah kita. Yang pertama sekali ialah kita membina kekuatan iman, kekuatan akidah. Yang kedua kita membina kekuatan hidup bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Maknanya kita sembahyang, kita puasa, kita bersaudara, kita bersahabat, kita bermain, kita pergi pasar, kita bekerja. Segala perkara yang berlaku tu kita ikatkan, kita hubungkan dengan Al-Quran. Sebab tu kita kena banyakkan membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kenapa? Kerana walaupun kita nampak kita baca Quran tak rasa apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca surah Al-Fatihah contohnya, tak rasa apa-apa. Hati kita rasa kosong. Tak apa, baca. Sebab pembacaan Al-Quran itu dia ada cahayanya. Dia ada kekuatannya yang akan menghidupkan 3 fakulti kita. 3 fakulti hati. 3 fakulti akal. Iaitu yang pertama dia akan menghidupkan minda sedar kita. Minda sedar kita. Minda luar sedar kita. Ataupun di bawah sedar kita. Subconscious. Dan minda kreatif kita. Minda untuk menyelesaikan masalah. 3-3 ni akan activate bila kita membaca Quran. Jadi sebab itulah beza membaca Al-Quran dengan kita sekadar membaca WhatsApp. Membaca Telegram. Melihat FB. Menonton movie. Apa bezanya? Al-Quran akan activate. Akan menghidupkan. Pemikiran kita di minda sedar, minda bawah sedar, subconscious, dan juga dipanggil creative mind, minda yang digunakan untuk berfikir, menyelesaikan masalah. Sebab itulah kita lihat di sini, hati ini pertama sekali dia amat sensitif dengan apa yang berlaku di luar, apa yang berlaku pada fizikal kita, dan apa yang ada pada ilmu yang kita bincang-bincangkan. Jadi sebab itulah perkara yang penting untuk kita faham bagaimana nak menyentuh hati, mesti kita memperbanyakkan membicarakan berkenaan perkara-perkara ghaib, iaitu Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Kita kena bicarakan, kita kena hubungkan, dan kemudian kita kena kaitkan pula dengan akhirat, yaumul akhirah, alam barzah. Ini benda yang imaniat ni kita kena sentiasa banyak bincang. Banyak bercakap-cakap. Kenapa? Kerana bila kita bercakap itu, dia akan menyentuh hati kita. Dan bila dia menyentuh hati kita, hati kita akan terangsang, termotivate untuk kita mendekati hakikat al-haq yang sebenar. Dan saya sebut sini, bagaimana kalau kita nak benar-benar mendekatkan diri kita dengan kekuatan-kekuatan Allah, akhirat tadi, contohnya, maka kita kena banyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran ni tak perlu faham. Sekadar kita baca pun boleh dah. Tapi kalau kita faham lagi baik. Tapi kalau kita baca saja pun dah okey dah. Sebab tu kita kena banyakkan baca Al-Quran. Contohnya yang kita ingat apa dia? Contohnya yang senang-senang, surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Banyak-banyak tak apa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca banyak-banyak. Jadi walaupun kita baca mula-mula tak ada rasa apa-apa, tapi lama-lama dia akan memberi kesan. Setiap kita baca, pembersihan hati berlaku. Kita baca pula surah yang Allah SWT sayang. Apa surah yang Allah paling sayang? Antaranya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ni adalah surah yang Allah SWT sayang. Kenapa surah ni Allah sayang? Sebab kita tengok surah ni, Qul a'udzu birabbil falaq.
katakanlah, dan aku berlindung kepada Allah. Maknanya kita minta perlindungan daripada Allah. Dan daripada makhluk yang diciptakan. Dan birabbil khalaq, birabbil kul a'udzu bil falaq, daripada makhluk yang Allah menciptakan pada kita. Maknanya makhluk-makhluk yang adalah. Jadi, yang pertama sekali, bila kita baca surah Al-Falaq ini contohnya, kan, maka kita minta perlindungan daripada Allah. Apa maksud minta perlindungan? Maksudnya kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita, kan, kekuatan untuk berani, kekuatan untuk sabar, kekuatan untuk istiqamah. Dan yang paling penting, kekuatan untuk berhadapan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kekuatan daripada Allah, iaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi surah dalam Al-Quran yang menunjukkan kita ni menyerah diri pada Allah. Ayat-ayat yang ada dalam surah ini menunjukkan bahawa kita menyerah diri pada Allah, tunduk kepada Allah. Dan kita dah bincang dah, saya dah sampaikan pada perbincangan yang lepas, bahawa menundukkan diri kepada Allah, tadarruk, tawaduk dan tadarruk kepada Allah itu adalah merupakan syarat nombor satu nak mendapat pertolongan Allah. Syarat nombor satu bila kita dah beriman pada Allah, dah Islam pada Allah ni, dah menjadi orang beriman, dah menjadi orang Islam, maka syarat nombor satu yang pertolongan yang luar biasa ni ialah, kan, kita berlindung, minta perlindungan Allah. Maka kita melihat di sini, kan, di akhir zaman pula banyak perkara yang merosakkan kita, mengganggu kita, menakutkan kita. Kan, banyak perkara. Kita dah bincanglah sedikit sebanyak perkara yang mereka rancang, yang sekiranya Allah izin berlaku pada kita. Maka baca banyakkan kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan sekalian makhluk. Dan apa yang kita lindung? Min syarri ma khalaq, daripada bencana-bencana yang makhluk yang Allah ciptakan. Kan? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada bahaya kegelapan apabila dia telah masuk. Bahaya kegelapan, sesuatu yang gelap kita tak nampak. Kita tak tahu apa yang ada. Kita keluar rumah, kita tak tahu apa yang ada yang orang rancang. Kan? Kita bersiaran macam ni, maka berhadapan dengan berbagai-bagai perkara. Dan antaranya orang yang merancang fitnah, jahat. Macam-macam. Hari ini dengar, ada kawan-kawan kita hantar pada saya, dia kata, ada orang tuduh Ustaz Nur Azman ni Wahabi lah. Ada orang tuduh Ustaz Nur Azman ni macam-macam lah tuan. Fitnah orang lah, macam-macam dia tuduh. Tuduh saya Wahabi pula tuan-tuan. Saya pun, Alhamdulillah, ramai orang membaca fitnah-fitnah ke atas saya. Alhamdulillah, ramai orang bercakap-cakap. Saya dapat pahala. Alhamdulillah. Dapat pahala. Orang fitnah kita dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan kita berlindung daripada bahaya kegelapan. Kegelapan ni bukan sahaja tak ada cahaya, gelap macam gelita tu. Tapi kegelapan perkara yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab dalam gelap ni kita tak tahu apa berlaku. Berjalan dalam gelap tak ada cahaya ni, kita tak tahu kan. Jadi kita bersiaran macam ni. Kita bersiaran macam ni kan. Ada di kalangan kita orang yang saleh. Ada di kalangan kita orang yang nak perbaiki diri dia. Ada di kalangan kita yang musuh pun ada juga. Kalau di hadapan kita ni ada grup-grup dipanggil C1, C2, C3, C4 dan sebagainya. Pernah dengar? C1, C2, C3, C4, C5. Ini semua gelaran, ini semua coding musuh. Kan? Antaranya contohnya, kan, bagaimana yang saya baru faham juga. C4 ni contohnya bukan C4 yang meletupkan orang tu, boom letupan tu bukan. C4 ni maknanya golongan yang telah murtad daripada Islam. Telah murtad daripada Islam. Hatinya murtad daripada Islam. Tapi luaran dia sama macam orang Islam. Dia masih pergi masjid, dia masih lagi sembahyang, dia masih lagi bersama dengan kita, beraktiviti dengan beraktivitas, berjanggut lagi, sama ada kopiah lagi, ada macam-macam. Tapi sebenarnya dia dah murtad. Jadi C4 ni apa bahaya dia? Golongan ni dia bersama dengan kita, kemudian selepas itu, kalau dia pergi masjid, atau kalau dia dengar ceramah-ceramah kuliah macam kita buat ni, maka tujuan dia nak ambil maklumatnya. Nak ambil maklumat, nak tengok apa dia. Apa kelemahan orang ni, apa keburukan dia.
Apa keburukan ustaz ni, imam ni, tulis supaya apa? Supaya dia boleh laporkan pada ketua dia. Kemudian bila dia laporkan pada ketua dia, oh ini bahaya ni, kita tak boleh buat apa-apa ni, kita kena rancang untuk membunuh dia. Dia bunuhlah pendakwah tu. Macam mana yang berlaku pada setengah-setengah ulama kita. Hari ni lebih kurang 300 orang dengarnya ulama dah meninggal dunia sepanjang Covid. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni grup-grup yang ada. Maka kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan bahaya yang gelap yang datang memasuki yang Allah SWT. Dan maknanya benda yang kita tak nampak, kita minta kepada Allah. Maknanya penyerahan kita pada Allah sepenuhnya. 100%. Benda yang kita nampak pun kita minta tolong ke Allah, makhluk Allah yang kita nampak dan makhluk Allah yang kita tak nampak. Manusia, jin dan sebagainya yang kita tak nampak yang membahayakan kita. Wa min syarrin nafasat fil uqad. Wa min syarrin nafasat fil uqad. Dan daripada makhluk-makhluk kejahatan, syar, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembuskan simpulan-simpulan dan ikatan daripada orang yang nak melaksanakan sihir pada kita. Dia buat jahat, kan? Dia buat jahat dengan sihir, dengan ikatan simpulan-simpulan yang kita tak nampak. Ada tak? Ada, tuan-tuan. Kadang-kadang kita makan-makan di mana-mana, kan, pada masa tu. Maka pada ketika itu ada orang santau, menggunakan santau angin lah, macam-macam jenis santau. Ini bahasa Melayu kita lah. Sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nampak? Kita minta daripada sesuatu yang memang kita pun tak tahu. Yang sihir tu tak nampak. Tapi dia boleh datang. Dia boleh datang dan boleh memberi kesan kepada kita dengan izin Allah. Dan kita minta juga wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku minta berlindung kepada Engkau daripada kejahatan orang-orang yang hasad. Orang yang dengki, yang ada dalam hati dia perasaan dengki. Hati ni maknanya orang lain semua tak tahu. Fizikal tak ada buat sihir apa, tapi hati. Dan ketahuilah tuan-tuan rahmat Allah, dengan hasad ini, walaupun kita tak buat sesuatu, ada kesan pada orang yang kita berhasad. Sebab tu ada satu yang disebut sihir ain, sihir mata. Dengan mata melihat dengan hati yang hasad, hati yang dengki, boleh menjadi sihir. Jangan main-main. Maknanya dalam surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya berlindung sepenuhnya kepada Dia. Berlindung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perkara yang ada, termasuk al-hasad. Hasad ni apa? Dengki. Dengki yang ada kepada seseorang yang kita tak tahu. Kadang-kadang dia boleh senyum, kadang-kadang dia bersama kita, kadang-kadang dia kawan kita, tapi dengki yang ada kat dalam. Ini paling bahaya sekali. Yang mana dengki ni, dengan sebab dengki dalam hati, dia melihat kita dah boleh kena sihir. Dia panggil sihir ain. Sihir mata, sihir melihat. Melihat. Bila kita melihat kepada seseorang, hati kita hasad, maka dia boleh jadi sihir. Saya pernah lihat, saya pernah berjumpa dengan orang begini, tuan-tuan. Seseorang yang terkena sihir ain. Sihir ain ni maknanya sihir yang kerosakan, keburukan yang berlaku kepada seseorang hanya dengan mata saja. Allah izinkan. Contoh macam mana? Contoh, di hati dia hasad. Dia melihat seseorang, kemudian orang tu sakit. Bila kita cek, adalah sebab-sebabnya. Contohnya jin-jin setan ni. Sebab jin setan bila melihat hasad tu ada pada seseorang, niat dia dengki pada seseorang, maka dengan dengki dia melihat dengan mata dia, maka jin syaitan tu menggunakan hasad sebagai sebab untuk masuk dalam badan orang tu. Dia bukan arah pun, dia bukan sihir. Dari sudut dia berbuat sesuatu, tetapi dengan hati yang busuk, yang dengki, mata melihat, maka syaitan-syaitan yang ada sekitar masuk dalam badan orang tu, rosakkan badan. Ini sihir ain. Sihir ain ni kadang-kadang orang yang buat pun dia tak tahu dia sihir. Kalau dia betul-betul melihat dengan benci, kan, dia tengok kita dengan hati benci, tengok, kan, maka dia pun berniatlah sesuatu, doa sesuatu, kejahatan itu lebih ketara lah, kan. Kita tengok dia, nampak macam bagus dalam hati kita, kan. Tapi, kan, teruk, apa dia kata, ya Allah, kan, binasakanlah dia. Dia doa.
Dengan sebab hasad, binasakan dia. Tiba-tiba accident dia. Tiba-tiba accident. Itu doa dia. Kan, doa dah. Orang tak tahu. Tak ada orang tahu. Dia tak ada buat pergi jumpa bomoh apa, tak ada. Dengan niat saja pun dah boleh merosakkan. Dan dengan niat itu boleh menyebabkan jin dan syaitan boleh menyentuh orang tersebut biiznillah, dengan izin Allah. Jadi sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, surah Al-Falaq ini surah yang Allah paling sayang. Allah paling suka siapa baca. Siapa yang baca, yang zikirkan dia, Allah paling suka ni surah Al-Falaq ini. Digambarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab bila kita membaca surah Al-Falaq, kita menyerah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tadaruk kepada Allah, rendahkan diri kita kepada Allah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok surah An-Nas, tentunya kepada manusia, itu untuk manusia. Maksudnya kita minta perlindungan Allah daripada manusia. Daripada bisikan-bisikan yang ada pada manusia dan juga pada jin yang tu. Tapi falak ni meminta perlindungan kepada keseluruhan. Jadi bila kita takut, bila kita rasa bimbang, selain daripada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca. Baca banyak kali. Dia pendek je kan. Berapa ayat dia? Dia ada 4 ayat saja. Dia ada 5 ayat. Dia ada 5 ayat. Tetapi 5 ayat tu menunjukkan tadaruk kita kepada Allah. Kita memerlukan pertolongan Allah. Kita memerlukan perlindungan Allah. Kita memerlukan, kan, kita kata kekuatan, supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita bukan saja minta perlindungan tadi, tapi kita minta, ya Allah kuatkanlah aku, ya Allah, nak berhadapan dengan makhlukmu, berhadapan kejahatan makhlukmu. Ini surah yang Allah SWT gambarkan kepada Rasulullah SAW, surah yang Allah sayang. Kalau orang yang baca tu, kan, maka Allah suka pada orang yang bacanya sebab dia menyerah diri kepada Allah, dia meminta kepada Allah. Dia menunjukkan sifat kehambaan dia. Dia menunjukkan sifat kehambaan dia. Jadi banyakkan baca surah Al-Falaq. Kalau kita nak membersihkan hati kita, meningkatkan iman kita, nak kita mentauhidkan Allah, baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca surah Al-Ikhlas, baca banyak. 500 kali, 1000 kali, 5000 kali Al-Quran. Jadi agenda dalam akhir zaman ni, setelah kita mentauhidkan Allah, kita belajar mentauhidkan Allah, yang boleh membersihkan hati kita, membina kekuatan hati kita, ialah membaca Quran. Maksud membaca Quran ni, selain daripada kita membaca Al-Quran, yang kita baca buka mushaf tu, selain daripada kita tadabbur Quran, kita berfikir, kita merenung, meneliti makna-makna Al-Quran, selain daripada kita cuba nak faham dia, supaya kita boleh mengamalkan, kita zikir-zikirkan dia. Kita zikir-zikirkan dia. Dan itu kekuatan. Kekuatan apa? Dia akan menyentuh hati kita. Sehingga hati kita ni, sebelum ni tak boleh nak ikhlas. Sebelum ni susah nak kita kata khusyuk. Tetapi dengan sebab tu, kita boleh khusyuk. Sebab tu, kalau kita rasa susah khusyuk, selain daripada kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Selain daripada baca juga surah Al-Falaq. Banyakkan baca surah Al-Falaq. Banyakkan baca surah An-Nas. Contohnya kita nak semayang kan, rasa susah nak khusyuk. Kenapa kita tak khusyuk? Kita dah cuba fokus. Dan kita dah cuba renungkan, tengok yang betul-betul hati kita cuba merasai keagungan Allah sebagainya. Tetapi masih lagi ada bisikan-bisikan. Apa bisikan dia? Teringat kepada masalah kita. Teringat kepada perjumpaan kita, meeting kita. Teringat kepada macam-macam. Itu bisikan. Jadi tengah nak semayang tu kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita bacalah. Baca. Jadi kita minta Allah jauhkan daripada manusia, kejahatan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita ni, yang ada dalam pemikiran kita. Itu surah An-Nas. Kalau kita kata susah nak khusyuk, bacalah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Amalkan pun tak apa. Itu doa. Kan? Lepas tu, kalau untuk perlindungan kita, untuk minta perlindungan kepada Allah, baca qul a'udzu birabbil falaq. Contohnya tuan-tuan, kalau kita rasa kita ada saka.
Contoh kita ada saka. Ada jin yang mengganggu kita. Syaitan yang mengganggu kita. Kita dah buat macam-macam dah. Macam-macam kita dah buat. Kita dah baca ayat kursi sebagainya. Ayat kursi kadang panjang sangat. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca banyak-banyak, jadikan zikir. Kemudian kita niatkan, ya Allah, aku mohon perlindungan padamu. Niat ni maknanya apa? Kita minta. Kita minta pada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu, ya Allah, daripada gangguan syaitan, jin, manusia dan segala kejahatan yang ada. Yang aku nampak, aku tak nampak. Jadi kita baca tu, kita niat minta ke Allah. Dan kalau kita tahu kita ada saka, maka niatkan, ya Allah, lindungkanlah aku daripada saka tu, jin tu. Tuan-tuan rahmat Allah, bacalah satu hari berapa kali, banyak kali. Lagi banyak, lagi bagus. Sambil kita menghayati ketundukan, tawaduk, tadaruk pada Allah tadi, maka pada ketika itu, insya-Allah, jin tersebut akan dibinasakan oleh Allah. Kalau dia duduk dalam badan kita, dia akan dibinasakan oleh Allah. Allah akan bakar jin tu. Cubalah insya-Allah. Cubalah. Jangan pula kita kata surah tu, ayat tu yang melindungi kita. Tak, yang melindungi kita Allah. Ayat tu doa. Jangan kita baca ayat itu untuk kita nak kerana jin, nak hancurkan jin. Tak, ayat tu doa. Kita baca kerana nak dekat Allah. Kita baca kerana Allah, tapi kita minta, ya Allah, lindungilah aku daripada jin tu, saka tu. Ini juga akan membersihkan hati. Membersihkan hati kita. Dia akan membersihkan hati. Cubalah tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapati siapa yang ada saka dan jin ni, selalunya bila nak baca banyak-banyak, dia akan mudah ngantuk. Dia akan mudah ngantuk. Maknanya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunuh qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca sekali, 2 kali, 3 kali dah ngantuk lah. 4 kali dah ngantuk lah. 5 kali tidur. Kalau kita susah nak baca, tertidur je baca Quran ni contohnya. Tuan-tuan, maknanya jin tu dia menyebabkan kita, dia bisik kat kita, dia tarik mata kita, bulu mata kita ni sebagainya. Supaya tutup mata kita, supaya kita tak baca. Sebab kita baca, dia terbakar. Kita kena lawan. Ini mujahadah. Kita kena lawan. Contohnya tuan-tuan, bila tuan-tuan baca kan, mata rasa berat mata ni. Rasa nak tidur je. Kalau dengar ceramah, mesti nak tidur. Kalau baca buku, nak stabil. Ketuk ni. Ketuk pelan-pelan. Ketuk pelan-pelan pada dia. Ya Allah, lindungkanlah aku daripada gangguan dekat mata ni. Ketuk pelan-pelan, ataupun ketuk pelan-pelan macam ni kan. Ketuk. Bacalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling simple. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Baca. Macam mana sambil kita baca tu, kita niat apa? Kita niat, ya Allah. Kita minta ke Allah. Ya Allah, hapuskanlah. Bunuhlah. Bakarlah jin mengganggu mata aku ni. Tu ketuk. Ataupun kita baca ayat Allah. Wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. Kalau kita sakit, kata tiba-tiba sakit kepala. Sebenarnya dah okey dah. Cukup tidur. Cuba kita baca. Wa iza batashtum jabbarin. Sapukan dia atau ketukkan dia. Wa iza batashtum jabbarin. Ini ayat Allah juga. Ini ayat Allah juga, ayat Quran juga. Ya Allah, bunuhlah dia. Ya Allah, pukullah dia, ya Allah. Dan kalahkan dia, ya Allah. Lebih kurang macam itulah maksud bahasa kita. Wa iza batashtum jabbarin. Jadi kalau ada ni semua ayat perang, tuan-tuan. Ni semua amalan perang ni. Yang mana kalau kita berhadapan, bare hand, tak ada apa-apa. Berhadapan dengan orang yang nak menyerang kita. Kita hanya doa kita dalam bahasa Al-Quran. Tumbuk kita, dia nak tumbuk kita, nak membunuh kita. Kita elak. Tumbuk kita. Kalau dia benar-benar musuh Islam, jangan orang Islam pula kita buat. Tak, orang musuh Islam. Memang dia ni Israel lah katakan, Zionis. Katakanlah kita nak berlawan dengan tentera Dajjal. Yahudi datang sini. Wa iza batashtum jabbarin, buk kita bagi dia. InsyaAllah habis dia, tuan-tuan. Sebab yang menumbuk, yang melempar, yang buat itu semua Allah. Kita minta ke Allah, ya Allah, kuatkan kita. Ini semua amalan-amalan, zikir-zikir yang menggunakan Al-Quran. Zikir kita minta pada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Rasul SAW bila nak keluar ketika di kepung tu kan, dia baca surah Yasin tu kan. Dia baca surah Yasin yang menutupkan mata dan telinga tu kan. Itu ayat Quran. Allah ajar kepada kita menzikirkan ayat Quran. Tujuan pertama menzikirkan ayat Quran ni kan, sebab ayat Quran ni adalah merupakan firman Allah yang kita baca, kita nak rasa kita ni sedang bermunajat, berbicara dengan Allah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tu ayat Quran. Jadi bila kita baca ayat Quran, kita nak rasa. Jadi hati-hati, jiwa-jiwa manusia yang banyak membaca ayat Quran ini, walaupun simple-simple, kita kata qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita kata pendek aja. Kan? Ayat-ayat surah-surah simple-simple, tapi dia memberi kesan hati kita dibersihkan. Hati kita dibersihkan. Inilah ilmu yang kita tak tahu, tak nampak. Sebab tu agenda kedua kita ialah bersama dengan Al-Quran, hidup bersama Quran. Ini nak memimpin hati kita. Kita nak memimpin hati kita kepada ikhlas. Kalau kita rasa kita tak ikhlas, kurang ikhlas, baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Kalau kita rasa kita susah nak ikhlas, selain daripada kita membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, baca surah Al-Ikhlas. Banyak, jadikan zikir surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Setiap satu huruf, Allah bagi pahala 10 kali ganda. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca. Sambil-sambil kita cuba tadabbur maknanya pula. Tengok makna pula. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Ni macam la ilaha illallah juga kan? Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung sekalian makhluk kan? Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Jadi setiap ayat tu kita baca, melihat kepada makna dia. Maka dia akan merawat hati kita. Hati kita akan dirawat. Jadi lagi banyak kita berzikir, lagi banyak Al-Quran itu dizikirkan, maka hati kita dibersihkan. Lagi banyak hati kita dibersihkan. Sehingga sampai satu peringkat nanti, mungkin hati kita itu akan menjadi apa? Menjadi hati yang sensitif dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun boleh kan, kita kata bergegar hati kita. Bergegar hati kita, bergetar hati kita apabila menyebut nama Allah. Sekarang ni kalau kita nyebut nama Allah, kita tak rasa apa-apa. Kan, sebab apa? Hati kita ni ada banyak sangat tutupannya. Kegelapannya, banyak sangat kegelapan-kegelapan dia. Sehingga hati kita ni tak boleh nak rasa bergetar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama Allah tak rasa bergetar. Tetapi apabila hati-hati kita telah kita bersihkan dengan ayat-ayat Allah, dengan zikir-zikir ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan kita boleh rasa kan keterikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, sehingga sebut nama Allah pun hati kita dah bergetar dah. Duk jantung kita pun dah rasa kan. Allah bergetar sebab apa? Rindu ke Allah. Bergetar sebab apa? Sayang ke Allah. Bergetar sebab apa? Takut muka Allah. Bergetar sebab apa? Sebab kita rasa dekat dengan Allah. Jadi kita mula melihat. Jadi ilmu yang inilah, ilmu yang membawa kepada menyentuh, membersihkan hati dan menyentuhkan hati sebagai amalan yang kita perlu amalkan. Kalau kita tidak tahu tentang ilmu-ilmu yang sebegini, yang tarbawi ini, yang tarbiyah ini, maka kita tidak akan dapat membersihkan diri kita. Jadi saya dah sebut tadi pada awal tadi, kita kena tengok jiwa kita supaya jiwa kita ni benar-benar disentuh dengan iman. Dan kemudian di sinilah kita melihat bagaimana amalan-amalan yang kita kata tadi, zikir-zikir yang bersama dengan Quran sebagainya itu tadi, maka insya-Allah pada masa itu kita akan dapat melihat kelemahan kita. Allah akan buka kelemahan kita pada kita. Sebelum ni Allah buka kelemahan kita pada orang lain. Orang lain sebut-sebut. Sekarang Allah akan buka bila kita dah hati mula bersih. Dia akan jadi seperti cermin. Sehingga kita melihat kelemahan kita. Bila kita melihat kelemahan kita, keaiban kita, maka ketika itu kita boleh memperbaiki keaiban kita.
Dan yang menyebabkan kita kalah di akhir zaman ni, kalah dengan Dajjal, kalah dengan syaitan, perancangan jahat mereka, ialah apabila kita ni banyak kelemahan. Lagi banyak kelemahan, lagi banyak kita perkara yang akan memasuki dalam hati kita. Kerosakan-kerosakan tadi. Sebab tu kita nak kena perbanyakkan perkara-perkara yang boleh membersihkan hati kita. Maka di sini kita melihat apabila kita telah mula melaksanakan ilmu yang kita tahu, ilmu yang datang daripada Allah. Ilmu yang datang daripada Allah, yang lahir daripada zikir kita, yang lahir daripada Al-Quran yang kita baca, maka akan terpancarlah nurul yakin. Al-yakin. Keyakinan akan terpancar. Bila kita dah banyak baca Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat Quran kan? Kita baca dengan lidah, kita baca dengan hati. Kita cuba faham makna dia. Maka bila hati cuba memahami maknanya, kita ulang, maka insya-Allah akan ada terpancarnya keyakinan, al-yaqin. Keyakinan. Yakin kita. Sekarang ni kita tak yakin lagi. Kenapa kita tak yakin? Sebab banyak sangat dosa-dosa yang kita buat yang kita tak tengok. Kan? Saya pernah bincang pada tuan-tuan, dosa kita, macam-macam dosa kita tuan-tuan. Dan setiap kali dosa kita itu berlaku, maka ketika itu hati kita bertambah gelap dan gelap. Bertambah gelap. Susah nak ikhlas. Susah nak yakin. Susah. Jadi rupanya dosa itulah yang menggelapkan. Sebab tu dah saya sebut tuan-tuan hari ni. Kita berdosa, kita tak boleh menangisi dosa kita. Hati kita gelap. Kita tak boleh merasai teguran Allah. Allah tegur kita, kita tak rasa. Hati kita gelap. Orang bagi nasihat kita, tak terasa. Hati kita gelap. Kita baca Quran, tak terasa, hati kita gelap. Jadi, hati kita ni sentiasa dalam gelap ketika berdosa. Nabi gambarkan titik hitam. Bayangkan tuan, apa dosa kita? Saya nak sebut sini, sikit sebanyak. Untuk pengajaran kita sama-sama. Dosa kita apa? Dosa fizikal mungkin kita nampak. Mata kita. Itu pun kita tak perasan. Sebab kita dah biasa buat, sampai dosa tu kita tak perasan dosa. Kita ingat dosa tu biasa je. Mata melihat yang haram. Melihat aurat manusia. Perempuan ke laki-laki ke. Melihat aurat. Kita ingat tak apa, melihat tak ada apa-apa. Tapi rupanya haram. Berdosa. Kita berdosa kecil. Haramnya dosa yang kecil. Tapi hati hitam. Titik hitam, titik. Itu dosa mata, dosa telinga, dosa cakap. Kita cakap benda yang diharamkan Allah. Kita mengumpat orang. Kita fitnah orang. Kan? Sekarang ni mengumpat fitnah banyak. Ada 2-3 orang juga yang hantar mesej ke saya. Dia kata, Ustaz, ada orang cakap Ustaz begini. Kan? Dia pun forwardkan. Beritahulah, forwardkan kat mana. Mula-mula dulu ada yang sebut saya ni gila, mental. Ada juga orang yang sebut mental. Azman tu mental, jangan ada juga. Bukan seorang dua ramai. Sebelum dia ada ramai. Masa saya mengajar di UAE pun ada orang sebut. Azman ni sebenarnya kan mental. Ada orang sebut. Pada pelajar saya ni, pada pelajar saya. Kemudian ada juga orang sebut saya ni ajaran sesat. Engineer yang sesat. Ada. Ni ustaz yang cakap ni. Engineer yang buat mengajar sesat. Dia kata engineer mengajar sesat. Dia ni bukan belajar Islam pun. Dia ni bukan belajar kat Al-Azhar ke dekat mana-mana pun. Tapi dia cakap pasal Islam, pasal tarbiyah. Yang tuan-tuan dia kata engineer yang sesat. Ni di UAE. Banyak. Lepas tu, pelajar-pelajar dengar, sesat. Kenapa? Macam mana ustaz tahu sesat? Dia bagus, okey je. Saya kena fitnah banyak tuan-tuan. Saya nak sebut kat sini, kadang-kadang kita perasan dosa lisan kita. Engineer yang sesat, kan? Mental, ada masalah mental, ada masalah Nur Azman Wahabi pun ada juga. Nur Azman Wahabi kata. Dia kenal ke tak kenal Nur Azman ni saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu saya Wahabi. Bila masa saya berdaftar dengan Wahabi pun saya tak tahu. Masuk kumpulan Wahabi. Macam-macam lah. Ni
perkataan yang biasa disebut. Nak sebut orang fitnah saya lah. Tapi kita fitnah orang lain pun tak apa, sama juga. Kan? Kemudian Nur Azman, orang yang suka fitnah Al-Azhar, memfitnah Al-Azhar. Dia kata Nur Azman ni dia fitnah Azhar, Universiti Azhar dia fitnah. Sampaikan kan Syekh Kabir semua, masa bila saya fitnah pun saya tak tahu. Fitnah Al-Azhar pula tu. Siapalah saya banding Al-Azhar tu, Allahu Akbar kan. Al-Azhar melahirkan ramai ulama'. Jadi macam-macam mencakap. Kita pun biasa juga kalau tercakap-cakap dengan orang lain kan. Cakap. Jadi kita tak perasan, cakap kita tu ngumpat, cakap kita tu dosa. Dan setiap yang keluar dari perkataan kita tu adalah titik-titik hitam yang menggelapkan hati kita. Gelap, bertambah gelap. Itu dosa fizikal, tak termasuk tangan kita. Tangan kita buat mesej. Kan? Mengutuk orang, kan? Kasar dengan orang ni, mesej dekat COVID dekat kita handphone. Tangan. Kita ingat tangan tak tangan pun boleh berdosa juga. Jari ni berdosa, jari ni duk type benda-benda yang menyakitkan hati orang, benda-benda yang memfitnah orang, mengadu domba orang. Buat video ni kacau, campur-campurkan, mengadu orang. Jadi kita ingat tak dosa, walaupun kita ustaz, walaupun kita orang alim, walaupun kita orang bertakwa, kita buat dosa, tetap dosa, hati tetap gelap, titik hitam. Itu dosa, kan? Dosa fizikal. Macam mana pula dosa hati? Hati sendiri berdosa. Tuan-tuan rahmat Allah, dosa fizikal, sekadar kita pandang haram, masa itulah dosa. Sekadar kita dengar, itulah dosa. Tapi dosa hati berterusan. Kita ada dengki dengan seorang yang beriman. Kita ada dengki dengan seseorang. Dengki dosa tak? Dosa dengki tu. Kan? Dibakar oleh Allah orang yang berdosa. Yang ada dengki. Kita marah dengan seseorang. Kemudian kita pun mula dengki dengan dia. Sekejap. Saya nak buka ni. Panas. Dengki tuan-tuan. Jadi selagi kita dengki dengan seseorang, berapa lama kita dengki dengan dia? Kita kenal dengan dia dah 10 tahun. 10 tahun, setiap hari kita dengki dengan dia. Setiap hari kita dengki dengan dia. Maka tuan-tuan, setiap saat dosa kita itu berlaku, berjalan. Hitam. Makin hitam titik hati kita. Makin hitam. Kita ingat dengki ni tak ada apa. Kita dengki dengan orang tak ada apa. Rupanya dia menghitamkan hati kita, menggelapkan hati kita. Sebab tu kita sebut nama Allah, kita tak rasa apa-apa. Kita sebut syurga neraka, baca Quran, tak rasa apa-apa. Kita istighfar, tak rasa apa-apa. Rupanya hati kita dah gelap. Satu dosa je, dengki dengan seseorang. Maka selagi kita dengki dengan dia, daripada satu hari sampai ke 10 tahun kita dengki dengan dia, maka selagi itulah dosa bertambah, gelap. Setiap saat gelap. Itu dengki, dosa dengki. Kan? Dosa ujub macam mana pula? Ujub, kita rasa diri kita baik daripada orang lain. Baik, kita rasa diri kita baik. Rasa diri baik itu satu dosa. Ujub satu dosa. Kita ingat, kita ujub, berapa lama kita ujub? Kalau kita dah umur, katakanlah kita balik umur kita 10 tahun. Katalah balik 10 tahun. Sekarang ni dah 60 tahun. Maknanya 50 tahun kita ujub. Maka 50 tahun dosa tu menghitamkan hati kita, menggelapkan hati kita. Tebal dosa hati kita. Dosa sombong, dosa takbur. Dosa buruk sangka dengan Allah. Banyak dosa kita tuan-tuan. Banyak dosa kita. Dan dosa-dosa hati itu pula dia berjalan sentiasa. Selagi dosa itu berlaku dari dalam hati kita, selagi itu dia menggelapkan hati kita. Kita baca Quran berapa kali sehari? Kita baca Quran berapa banyak dalam seminggu? Kita berzikir, beristighfar berapa kali? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah ada masa-masanya dosa kita dicuci oleh Allah, diampuni oleh Allah, bersih. Tapi dosa lagi. Sebab itulah saya gambarkan tadi. Jangan pandang ringan dengan dosa-dosa yang kecil. Jangan pandang ringan dengan dosa-dosa hati. Dosa hati lebih bahaya daripada dosa fizikal. Sebab dosa fizikal, mata melihat benda haram, tiba-tiba dia ngantuk, dia tidur. Masa dia tidur, tak berdosa. Tapi hati yang syirikkan Allah, buruk sangka dengan Allah, hati yang ada dengki, dendam, kesumat kepada manusia yang lain,
Maka selagi hati itu berdengki setiap saat dia berada dalam, sampai terbawa mimpi. Kadang-kadang kita mimpi kan, kita dengki dengan seorang, kita benci dengan seorang, berdengki dengan dia, sampai terbawa dalam mimpi. Dalam mimpi pun kita masih dengki dengan manusia tersebut. Maka Allah gelapkan hati kita, Bayangkan kalau kita tidak minta ampun pada Allah. Bayangkan kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Bayangkan kita tidak istighfar pada Allah SWT tiap-tiap hari. Bayangkan kita tidak baca Quran. Macam mana? Ini hakikat di akhir zaman. Bagaimana manusia boleh keluar Islam dengan mudah, dengan cepat, kerana dia tak rasa diri dia tu, hati itu gelap. Kita rasa hati kita okey je, sedangkan sebenarnya kita gelap. Sebab tu kita susah nak khusyuk. Sebab apa? Hati kita gelap. Hati kita ni penuh dengan jahiliyah. Sebab tu dalam Islam, dalam tarbiyah Islam, membuang benda yang merosakkan tu lebih utama daripada kita menambah yang baik-baik. Dar'ul mafsadah muqaddamun ala jalbi masalih. Membuang perkara yang merosakkan lebih utama, lebih baik, lebih didahulukan daripada kita menambah yang baik-baik, menambah yang sunat-sunat. Kita tengok balik. Jadi satu tuan-tuan, ni kita nak kena rasa, kenapa saya dah bincang pasal ikhlas? Dah dua siri saya bincang tajuk ikhlas, menjadi seorang ikhlas, tapi saya masih tak boleh ikhlas. Tak boleh nak ikhlas. Masih lagi ada dalam hati penuh dengan perkara-perkara yang kita kata yang mensyirikkan Allah. Kenapa? Rupanya dosa kita, kegelapan hati kita. Sebab tu saya buat tajuk ni hari ni. Untuk kita lihat balik, muhasabah. Aku dah bincang tajuk ikhlas, tapi tak boleh ikhlas. Kerana hati kita rupa-rupanya jauh daripada Allah. Hati kita gelap. Dan hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Jadi bila kita mula membersihkan diri kita ni daripada dosa, kita sedar ada dosa, kita tinggalkan, bertaubat, menyesal. Tuan-tuan, pada pagi ni kita minta semua kita supaya bertaubat. Semua dosa kita. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun kita baca astaghfirullah, astaghfirullah. Kita bayangkan dosa kita. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ni lepas ni, lepas ni, tuan-tuan, sembahyang sunat duha. Siapa yang dia sembahyang tak apalah, tapi tak sembahyang ni, sembahyang sunat duha. 2 rakaat ke 4 rakaat ke ikutlah. 8 rakaat ke ikut. Sembahyang sunat duha, baca astaghfirullah. Kita ambil peluang lah, ni cuti saya pusam ni. Orang lain duduk sesat dekat batu cave tu, kawadi tu. Kita ambil peluang, astaghfirullah, baca 100 kali. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkanlah aku bertaubat padamu. Ya Allah, terimalah taubat aku, ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali lah. Pagi ni 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Ya Allah, ampunkan aku bertaubat padamu. Setiap kali kita baca, kita buat apa? Kita bayangkan dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita tengok dosa kita, dosa hati, dosa fizikal kita. Kita minta ampun, kita bayangkan dosa tu. Mudah-mudahan bila kita bayangkan dosa tu, kita menyesal dengan dosa tu. Bila kita menyesal dengan dosa tu, kita minta ampun pada Allah, kita nak tinggalkan dosa tu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Bila Allah ampunkan dosa kita, semua yang gelap tu hilang, tuan-tuan. Hilang yang gelap tadi. Bila kita bertaubat kepada Allah, hilang. Yang gelap tu hilang. Sikit-sikit lah. Kalau dia dah 10 tahun punya dosa, kan banyak. Dah tebal. Kita bayangkan, abuk 10 tahun. Bayangkan rumah kita, 10 tahun, tak pernah bercuci, tak pernah bersapu. 10 tahun. Bayangkan depan rumah kita, halaman rumah kita, tak pernah bersapu, tak pernah bercuci 10 tahun. Dengan daunnya, dengan pokoknya, dengan apa, sampah, semua ada. Bayangkan, tuan-tuan, 10 tahun, bayangkan 20 tahun. Lagi umur kita lagi tinggi, 60 tahun, bayangkan 60 tahun, 50 tahun. Dosa kita tu, berapa tebal hati kita ni penuh dengan rawasib jahiliah tadi. Karat-karat jahiliah yang membentuk titik hitam tadi, berapa tebal? Kita baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ataupun kita baca simpelnya astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ya Allah, bayangkan dosa kita. Bayangkan dosa kita. Bayangkan dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai satu peringkat, tuan-tuan. Ni. Sampai satu peringkat di pengalaman. Mereka yang duduk dalam bertaubat kepada Allah. Sampai satu peringkat, tuan-tuan akan menangis. Apabila hati kita mula menangis, mana tandanya kita ikhlas, Allah terima taubat kita. Bila hati kita sungguh-sungguh menyesal betul-betul dan menangis mengalir air mata kita. Kita ingat dosa kita, mengalir air mata kita. Maka Allah Ta'ala tu tanda Allah terima taubat kita. Kita ikhlas, kita menyesal. Kemudian kita pun istiqamah. Jangan tak istiqamah sebab dosa boleh berulang. Dosa boleh berulang. Masa tu kita dah tak dengki kepada kawan kita tadi. Tapi bila kita dah habis istighfar, keluar rumah, tiba-tiba nampak dia. Timbul pun dengki lagi. Berulang lagi. Kita masuk rumah, istighfar. Istighfar lagi, bertaubat lagi, istighfar lagi, bertaubat lagi. Dia boleh berulang. Dosa boleh berulang. Dia bukan dosa tu je, dia boleh berulang. Kita dah istighfar, dah bersih. Ulang balik. Istighfar lagi tak apa. Istighfar, kita lemah kan? Kita lemah. Kita ikhlas. Dan ketika mana kita tahu bahawa Allah SWT benar-benar menerima taubat kita. Tadi itu Allah terima. Tapi belum lagi Allah ampunkan dosa kita. Bila kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita bayangkan dosa kita kan. Tiba-tiba kita menyesal, menangis. Maka maknanya Allah terima taubat kita. Ketika mana kita tahu Allah benar-benar mengampunkan kita. Allah SWT sebenarnya telah ampunkan dosa kita. Maka kita bergembiralah dengan keampunan Allah. Bukan kita rasa diri kita baik. Kita rasa kita dah selesai daripada itu. Tak. Tapi kita rasa gembira sebab Allah SWT telah mengampunkan kita. Bukan menerima taubat. Terima taubat, ampun. Itu peringkat yang kedua. Ampunkan kita ketika kita boleh istiqamah tinggal dosa terus. Bila kita boleh istiqamah meninggalkan dosa, maka ketika itulah kita rasa syukur ke Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita tak buat dosa dah. Maknanya Allah dah ampunkan dosa kita. Allah dah bersihkan dosa kita tadi. Daripada diri kita. Kita dah benci, dah tak mau dah. Dah tak mau buat dah. Maka Allah ampunkan dosa kita. Jadi Allah terima taubat macam kita kata, menerima permohonan lah. Kita isi borang, nak masuk dalam kategori orang yang at-taibun, orang yang bertaubat. Kan? Kita berisi orang. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan? Kita baca astaghfirullah wa atubu ilaih ni, baru isi main-main. Bila kita menangis, bila kita hati kita menyesal, menangis kita, menyesal. Itu baru kita isi sungguh-sungguh. Itu tandanya permohonan kita telah diterima. Astaghfirullah wa atubu ilaih, bila kita cakap tu, baru kita isi borang, nak hantar kepada pendaftar. Bila pendaftar ambil, borang kita tengok, memang layak. Apa layak dia? Kelayakan dia, hati menyesal. Hati menyesal dengan dosa. Air mata mengalir. Sedih. Takut dengan Allah. Menyesal. Maka, okey. Pendaftar kata, kami terima permohonan kamu. Permohonan diterima. Belum lagi, jawapannya setuju tak setuju. Belum lagi diampunkan. Baru terima. Bila menyesal dan menangis, Allah terima permohonan kita untuk beristighfar, bertaubat. Dan bila kita boleh tinggalkan dosa tersebut, tinggalkan terus dosa tersebut. Bila kita istiqamah meninggalkan dosa, barulah itu taubatun nasuha. Kita dah tinggalkannya itu, maknanya Allah dah ampunkan dosa kita. Jadi kita tak perasan, kita ingat kita okey. Rupanya banyak lagi benda kita tak buat dalam kehidupan kita. Minta ampun pun kita tak buat. Kita masih berulang. Kita dosa, kita ulang. Kita ingat tak apalah. Ustaz kata kalau istighfar, Allah ampunkan dosa. Betul, Allah ampunkan dosa. Allah terimalah taubat tu. Tapi ampunkan dosa, maknanya nak tahu, Allah terima dan mengampunkan dosa kita. Apabila kita boleh istiqamah dan kita tinggalkan terus. Maknanya Allah bagi taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, keizinan kita, tinggal terus dosa tu.
maka itu maknanya taubatan nasuha. Maka kita terima kasih ke Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku dah tinggalkan dosa ni. Maka kita tengok diri kita ni tidak berdosa, bukan kita bangga kita ni baik. Bukan. Kita bangga, kita suka, kita seronok sebab Allah tolong kita tinggalkan dosa tu. Maka kita pun bersyukur pada Allah. Tambah lagi bersyukur. Bertambah lagi syukur. Bila kita dah tinggalkan satu dosa, katakanlah dosa merokok. Kita ingat merokok dosa tak tuan? Orang kata makruh. Kalau ulama kata makruh, makruh lah. Kalau orang ulama kata haram, dosa lah. Tak apalah, mana satu kita ambil kan. Katakan kita tinggalkan satu dosa. Dan bila kita istiqamah meninggalkan dosa tersebut, barulah kita tahu Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk meninggalkan dosa. Barulah kita tahu bahawa kita telah melakukan taubat nasuha. Apa yang patut kita buat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan aku. Engkau beri kekuatan pada aku. Engkau beri taufik kepada aku untuk meninggalkan dosa. Ini maknanya taubatun nasuha. Jadi kalau mati kita dalam tu, alhamdulillah, mati kita dah meninggalkan dosa. Dah menyesal, menangis, meninggalkan dosa. Mati kita insya-Allah bersih, tidak ada dosa. Kalau kita setakat menangis tapi masih berulang-ulang kita bimbang ketika kita melakukan dosa, tiba-tiba kita mati, maka Allah bakar kita dengan sebab dosa yang kita tidak bertaubat. Melainkan Allah memberi rahmat kepada kita. Melainkan Allah beri rahmat kepada kita atas benda-benda perkara yang lain. Tetapi secara hisabnya, sekiranya masih ada dosa, maka Allah SWT akan membakar dosa tersebut yang ada pada diri kita. Maka kita akan masuk dalam neraka Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam berapa lama kita masuk. Ini taubat. Ini adalah tarbiyah di akhir zaman. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, apabila al-yaqin telah memancar, maka insya-Allah cahaya dan amal akan berterusan. Bila cahaya telah memancar, cahaya al-yaqin, nurul yaqin memancar, maka kita boleh beristiqamah untuk beramal. Insya-Allah pelan-pelan lah. Beristiqamah untuk amalan-amalan zahir. Beristiqamah untuk amalan zahir. InsyaAllah tuan-tuan, yang pertama, untuk kita memimpin hati kita, mesti kita ada ilmu. Yang saya bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Mesti ada ilmu, dan kemudian yang kedua, mesti kita tahu macam mana tarik jalan. Jalan untuk nak membersihkan hati. InsyaAllah kita akan sambung besok. Kalau diizinkan Allah, insyaAllah kita akan sambung besok. Untuk kita memenuhi ciri-ciri generasi yang dijanjikan, jil'ul ma'ud. Yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Tak banyak pun tak apa, sikit kita minta ke Allah. Ya Allah, tuan-tuan, saya nak sajangkan lagi sekali, jadikan Al-Quran sebagai zikir. Selain daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, selain daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikan Al-Quran sebagai zikir. Tapi untuk kebanyakan masa tu penuhkan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni zikir afdal zikr. Afdal zikr. Zikir paling afdal. Kita banyakkan. Tetapi kita masa-masanya bila kita teringat kita ada saka, ada kejahatan orang nak sihir kita, kita teringat kita ni perlukan perlindungan Allah, kita rasa diri kita bangga diri, maka baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca pula. Baca banyak kali. 100 kali pun tak apa, 500 kali pun tak apa, 1000 kali pun tak apa. Tak apa, bacalah banyak-banyak. Saya tak tetapkanlah berapa-berapa, bacalah banyak-banyak. Tapi kau boleh jadikan istiqamah. Kalau kita rasa diri kita ni lemah, takut, baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita baca, kita tengok makna dia. Kita faham makna dia. Kita baca dengan lidah, baca dengan hati, dan hati nak rasa faham apa. Jadi kita nak rasa tadarruk, rasa memerlukan pertolongan Allah, memerlukan perlindungan Allah. Hati kita tawaduk, rendah berdiri pada Allah. Hati kita sayang, kasih pada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah, lindungkan aku ya Allah. Hati kita merasa macam itu, merayu pada Allah. Maka insya-Allah Allah akan berikan kekuatan, cahaya semakin lama semakin kuat insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan, sikit sebanyak pada hari ini, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung besok.
Cuma besok ni mungkin kita akan buat awal sikit, sebab besok ada majlis, mungkin saya akan buat dalam pukul 8 atau pukul 7. Pukul 8 lah kata, insya-Allah. Jadi kita akan awal, besok kita akan buat awal sikit sebab ada majlis. Ada perkara yang akan berlaku lah. Jadi saya ada terlibat dengan beberapa perkara, so mungkin kita akan mula pukul 8, pukul 7 atau pukul 8, insya-Allah. Malam ni kalau ada kesempatan saya akan ada program malam ni. Kalau ada peluang, malam ni tak boleh, ada meeting. Minta maaf, malam ni tak boleh. Besok malam lah, insya-Allah. Malam ni ada yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاطق اللهم ربي تتها ومدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي يخبو واشغلها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمن على شهادة سبيل الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا كل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipanjang-panjangkan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara, kawan-kawan kita dan muslim-muslimat dapat manfaat insya-Allah. Baik, assalamualaikum.